Baik, dari kau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, baik murid-murid. Okey, hari ini kita nak belajar uh, kemahiran pecahan. Okey, kemahiran pecahan Kemahiran pecahan. Okey, pecahan. Melibatkan operasi tambah pecahan. Keluar kat skrin keluar kat skrin Siapa tak keluar bagi tahu, jangan diam je. Macam isteri cikgu. Dia ajar keluar isteri cikgu dia ajar tapi murid diam je. Rupanya kat skrin tak keluar. Ada 2 3 orang. Dia tak tekan gambar pin tu. Dia tekan gambar pin barulah boleh keluar apa yang isteri cikgu paparkan kan. Jadi awak Cikgu pastikan tak nampak. tak nampak apa? Tekan gambar pin tu. Dekat gambar video tu awak klik nanti ada keluar gambar pin. Gambar jarum pin tu. Tekan supaya keluar. Pun Ah, tak ada. Adrian nampak tak Adrian? Cikgu tulis tambah pecahan. Nampak. Nampak. Haziq kena tekan gambar pin tu. Tekan klik dekat gambar dekat video tu, gambar yang paparan awak tu, klik tekan je, tekan nanti dia ada keluar macam kat ujung-ujung. Ujung bawah kiri saya cikgu. Gambar Dah pin. nampak dah cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, tambah pecahan minggu lepas kita semalam tak dapat buat kelas cikgu unify pun tak boleh buat juga apa, tapi cikgu tunggulah esok tengoklah 2 3 hari agak-agak dapatlah dia buat. Sekarang cikgu dekat sekolah Belemang kat Serong 3. Tadi setengah jam cikgu mandu kereta, alhamdulillah sempat sampai tapi terlambat sikitlah, saya tak tadi 81 minit baru on laptop. Okey, baik, kita tambah pecahan. Okey, tambah pecahan minggu lepas kita belajar tambah pecahan sama penyebut. Penyebut yang mana, atas ke bawah penyebut? Bawah. Penyebut yang bawah penyebut yang bawah. Jadi penyebut sama kita boleh tambah terus yang atas. Penyebut kita tambahkan tak? Penyebut? Tak. Tak, bagus. Okey, tepuk tangan untuk masing-masing. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Ingat, bagus. Bagus. Okey, jadi minggu ni kita nak belajar tambah pecahan. Tengok tu cikgu tulis. Tak sama penyebut. Apa dia? Hari ni kita nak belajar apa? Tambah pecahan tak sama penyebut. Penyebut dia tak sama. Okey, dah sedia ke belum? Dah. Okey, jadi murid-murid SK Belemang yang tak dapat join pagi ni, ibu ayah bekerja, jadi akan tengok video rekaman ni, jadi beri tumpuan nanti kalau tengok video ni, kita akan belajar hari ni tambah pecahan tak sama penyebut. Jadi murid-murid yang ada bersama cikgu ni, jika ada apa-apa tak faham boleh respon. Mungkin apa yang awak tak faham tu, apa yang awak terlepas pandang tu, berlaku juga pada murid-murid sekolah cikgu SK Belemang. Jadi bila awak tanya soalan kepada cikgu, mungkin soalan itu juga murid-murid SK Belemang tak faham. Tak faham cara dia ke apa kan, awak boleh tanya jadi awak sebagai pembantu cikgu juga sebenarnya. Jadi anak-anak murid cikgu akan tengok video ni nanti, dia pun murid ni, macam Haziq tanya soalan ni, okey, saya pun tak faham yang tu. Dia akan berlaku macam itu. Okey, cikgu harapkan macam itulah. Okey, so hari ni kita tengok soalan yang pertama. Okey, hari ni cikgu akan ajar step dia Cikgu akan ajar step dia. Okey, kita tengok soalan pada skrin tu, 1/2 tambah 1/4. Okey, nampak tak tu semua? Nampak tak kat skrin? Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar step. Hari ini kali pertama cikgu akan ajar step bagaimana nak tambah pecahan. Bagaimana nak tambah pecahan. Jadi, murid-murid hari ini perlu faham, perlu lihat, perlu dengar, perlu ingat. Dan akhirnya nanti murid akan faham sendiri. Jadi 3 dia punya kunci dia. Lihat, dengar, dan ingat. Okey. Apa dia yang nak kena lihat tu cikgu? Apa yang nak kena dengar tu itu cikgu? Apa yang nak kena ingat? Sekarang cikgu tunjukkan. Baik, sila dengarkan dulu. Sila lihatkan dulu. Kemudian baru ingat. Murid-murid, kita tengok yang pertama ini. Cikgu, penyebut dia tak sama. Satu penyebut 2, satu penyebut dia 4. Okey, satu penyebut dia 2, satu penyebut dia 4. Okey,
Jadi hari ni kita belajar ni lah. Penyebut tak sama. Tak sama penyebut. Bagaimana nak tambah pecahan tak sama penyebut? Bila pecahan penyebut dia tak sama, kita tak boleh tambah atas dia terus. Kita kena samakan penyebut dia. Jadi langkah pertama dia apa? Samakan penyebut. Jadi langkah pertama kenapa? Samakan penyebut. Murid-murid akan tanya cikgu. Cikgu, macam mana nak samakan penyebut? Yang kedua, kena buat GST. Cikgu, apa itu GST, cikgu? Gandaan sepunya terkecil. Apa itu GST? Bacakan, apa itu GST? Gandaan sepunya terkecil. Terkecil. Cikgu, apa tu gandaan sepunya terkecil? Baik, perhatikan sekarang. Cikgu akan terangkan. Murid-murid, apa itu gandaan sepunya terkecil? Gandaan sepunya terkecil itu adalah sifir. Okey, sifir apa cikgu nak buat? Sifir penyebut. Tengok penyebut dia sekarang. Okey, penyebut yang pertama, berapa penyebut dia tu? Pecahan yang pertama tu penyebut dia apa tu? Pecahan yang depan tu penyebut dia apa? 2. Jadi kita buat sifir 2. Buat nombor 2, buat titik bertindih seperti itu. Okey, 2 darab 1. 2 darab 1. 2. 2 darab 2. 4. 2 darab 3. 6. 2 darab 4. 8. 2 darab 5. 10. 2 darab 6. 12. 2 darab 7. 14. 2 darab 8. 16. 2 darab 9. 18. Okey, cukuplah sampai 9. Tak payah buat jauh-jauh. Okey, seterusnya kita buatkan sifir. Penyebut yang seterusnya. Sifir pecahan yang kedua. Pecahan apa tu? Yang belakang dia tu. 4. Pecahan 4. Penyebut dia 4. Jadi kita buat sifir 4. Buat nombor 4, buat titik bertindih. 4 darab 1. 4. 4 darab 2. 8. 4 darab 3. 12. 4 darab 4. 16. 4 darab 5. 20. 4 darab 6. 24. 4 darab 7. 28. 4 darab 8. 22. 4 darab 9. 26. Cukup. Okey, sekarang murid perhatikan pada skrin handphone masing-masing ataupun skrin laptop ataupun apa jua skrin di depan anda. Kita telah membina sifir penyebut dalam pecahan yang kita ada, iaitu melibatkan penyebut 2 dan penyebut 4. Maka kita perlu buat sifir 2 dan sifir 4. Apa yang murid-murid telah buat sekarang ni adalah sifir. Sekarang kita akan carikan gandaan sepunya terkecil dia. Tengok, perhatikan betul-betul. Apa itu gandaan sepunya terkecil? Gandaan sepunya terkecil melibatkan sifir 2 dan sifir 4. Yang sepunya tu maksudnya sama. Okey, dia sepunya tu maksudnya sama. Baik. Cikgu, ada banyak yang sama, cikgu. Yang pertama ada nombor 8. Seterusnya ada nombor 12, cikgu. Ada 2 cikgu yang sama. Saya jumpa dekat sini. Ada lagi tak? Ada, cikgu. Apa dia? Nombor 16, cikgu. Betul tak? Dekat sifir 2 ada 8. Dekat sifir 4 ada 8. Betul tak? Betul. Dekat sifir 2 ada 12. Dekat sifir 4 pun ada 12. Betul tak? Betul. Dekat sifir 2 ada 16. Dekat sifir 4 pun ada 16. Betul tak? Betul. Jadi murid-murid, apa itu gandaan sepunya terkecil? Gandaan sepunya terkecil ialah gandaan sifir yang sama yang paling kecil kita jumpa. Yang paling awal kita jumpa. Yang itu kita kena pilih. Jadi Aish Damia, Saswina Damia, Haziq, kita nak pilih yang mana? Gandaan sepunya terkecil bagi sifir 2 dan sifir 4. 8, 10, 12 atau 16? Kita nak pilih yang mana? Okey, cikgu terangkan lagi sekali.
Apa maksud gandaan sepunya terkecil? Gandaan itu adalah sifir. Okey, sifir jawapan sifir, gandaan dia. Sepunya itu adalah yang sama. Terkecil tu adalah gandaan yang sepunya yang sama paling kecil. Jadi dalam kedua-dua sifir tu, nombornya hasil jawapannya mesti sama. Ada dalam sifir 2, ada dalam sifir 4 dan ianya paling terkecil. Okey, so kita nak pilih yang mana ni? Sekarang kita ada 3, 8, 8, 12, 12, 16, 16. Jadi berdasarkan maksud GST tadi, gandaan sepunya terkecil, so yang nombor mana kita nak pilih? Haziq? 8. Ya. Faham tak Sajwina Damia? Faham tak Aish Damia? Faham. So, kita akan pilih nombor 8. Okey, Adrian dah masuk balik, Adrian Okey, so murid-murid kita akan pilih nombor 8. Bulatkan nombor 8. Okey, so langkah yang ketiga, bulatkan GST. Apa tu GST? Gandaan sepunya terkecil. Sifir berapa yang terlibat sekarang ni? Sifir 2 dengan 4. Kenapa 2 dengan 4? Sebab dalam pecahan kita, pecahannya 2, lagi satu penyebut dia, pecahan tak, penyebut dia 4. Sebab itu kita buat sifir penyebut dia 2 dan 4. Sebab kita tengok pada pecahan tadi. Kemudian bila kita dah buat sifir 2, dah buat sifir 4, cikgu, saya jumpa 3 yang sama. Dalam sifir 2 ada, dalam sifir 4 ada 3 jawapan. 8, 12, 16. Cikgu terangkan balik tadi, Adrian. Apa itu gandaan sepunya terkecil? Gandaan itulah sifir gandaan. Sepunya itu adalah yang sama, nombor yang sama, jawapan gandaan yang sama, sifir jawapan yang sama. Terkecil yang paling kecil sekali yang sama. Yang paling awal sekali. Itu maksud GST. Faham, Adrian? Faham. Jadi sebab itu Haziq kata tadi, cikgu kita pilih 8. Haziq kata, ya betul jawapan Haziq, kita pilih 8. Sebab 8 yang paling kecil sekali yang sama, yang sepunya dia. 12 dengan 16 tu dah terlebih besar. Jadi kita pilih yang paling kecil, yang paling awal kita jumpa. Baik. Sampai situ faham tak? Boleh follow? Boleh? Yeah. Okey, so sekarang step seterusnya murid-murid perhatikan betul-betul sekarang. Okey, kita akan kira. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Kita tulis kat sini. 2 darab 4 dapat 8. Okey, kita tengok dekat sifir 4 pula. 1, 2. 4 darab 2, 8. 2 darab 4, 8. Cikgu, kenapa kena tulis darab 4 darab 2 tu? Ada sebab dia. Okey, so step yang seterusnya kita tuliskan darab ini. Sekarang bila kita dah dapat darab 4 darab 2 ni, kita dah boleh selesaikan kita punya pecahan. Sila perhatikan di skrin handphone masing-masing. Cikgu tunjukkan contohnya. 1/2 tambah 1/4. Sama dengan. Jadi murid-murid, tadi dekat sifir 2 ni, kita tengok. Kat sifir 2 dia kena darab berapa tu? Dia kena darab 4. Jadi darab 4, atas ikut yang bawah. Darab 4. Kita tengok sifir 4. 4 darab dengan berapa tu? Darab 2. Ya, jadi 4 darab 2. Yang atas 4 ikut bawah dia, darab 2. Boleh sampai sini? Boleh ikut? Boleh. Okey, bila kita dah masukkan darab dekat kita punya pecahan, okey, kita selesaikan. 1 darab 4. 4. 4. 2 darab 4. 8. 8. Tambahlah. 1 darab 2. 2. 4 darab 2. 8. Sama dengan. Murid-murid, perhatikan pecahan kita sekarang. Apa yang awak nampak? Penyebut sama. Alhamdulillah, Aish Damia kata penyebut sama, cikgu. Murid-murid, sebelum ni kita belajar pada minggu lepas, kita nak tambah pecahan. Bila tambah pecahan, kena pastikan penyebut sudah sama. Apabila penyebut dah sama, apa yang boleh kita buat? Apabila penyebut sama, apa kita boleh buat? Apabila penyebut dah sama, apa boleh kita buat? Tambah. Kita boleh tambahkan terus. Tambahkan yang mana? Atas. Atas. Okey, tambahkan Haziq. 4 tambah 2, 6. 6. Okey, bawah. Per 8. 8 tambah 8? 8 tambah 8, 8. Ya ke? 8 tambah 8, 16. Oh, ya ke? Oh, ya ke pula? Mana satu ni?
Haziq kena cakap macam ini. Cikgu, 8 tambah 8 betul 16. Tapi sekarang kita belajar tajuk tambah pecahan. Apabila melibatkan sistem pecahan, penyebut jangan jangan tambah. Macam itu Haziq baru betul. Barulah orang tu, wah, Haziq berilmu dengan jawapan. Macam itu cara dia. Boleh Haziq? Kalau orang tanya, kenapa awak 8 tambah 8 tak boleh? Sekarang kita tengah belajar tajuk pecahan. Bila pecahan kita nak lakukan operasi tambah, penyebut tak boleh ditambah, jangan ditambah. Tapi kalau nombor biasa, 8 tambah 8, yang itu boleh tambah. Kalau orang tanya Haziq. Barulah orang tu, wah, bagus Haziq ni, berilmu. Macam gitulah. Okey, boleh? Boleh semua? Kalau orang tanya awak, kenapa 8 tambah 8 tak boleh kat sini? Sekarang kita belajar sistem pecahan. Sistem pecahan bila tambah pecahan, penyebut tak boleh tambah. Kalau 8 tambah 8, 16 tu itu nombor biasa. Jawab macam itu. Okey. Baik, so sekarang kita dapat berapa? 6/8. Kemudian, adakah kita boleh kata 6/8 ni jawapan terakhir? Adakah kita sudah selesai? Adakah kita sudah selesai? Cuba recall balik, ingat balik minggu lepas. Apa cikgu cakap? Bila kita dah jumpa pecahan yang terakhir, jawapan akhir, kita tak boleh kata dia terakhir. Apa kita kena check? Kita kena semak. Kecilkan nombor dia. Apa dia? Kecilkan nombor dia. Ya, bagus Haziq. Nombor 4 yang terakhir. Pastikan jawapan pecahan. Apa dia? Dipanggil apa tu kecilkan pecahan? Jawapan pecahan, kecilkan. Cikgu ambil perkataan Haziq lah. Kecilkan nombor dia. Cikgu ambil. Kecilkan nombor dia. Tak apalah. Apa maksud kecilkan nombor dia? Siapa ingat lagi? Apa yang kita belajar dalam matematik? Dipanggil apa tu? Kecilkan nombor dia tu. Siapa ingat? Apa nama dia? Kemahiran apa tu? Kecilkan nombor dia. Permudahkan. Ya, bagus. Siapa dia? Permudahkan. Ya, murid-murid. Kita kena apa? Kita kena apa? Permudahkan pecahan. Kita kena permudahkan dia. Apa yang kita belajar, cikgu? Minggu lepas ada ke? Ada. Kita belajar apa, cikgu? Kita belajar sebelum yang minggu lepas tu kita ada belajar apa? Pecahan bentuk termudah. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Bila kita dapat jawapan pecahan, kita kena pastikan pecahan kita apa dia? Bentuk termudah. Masih ingat lagi ke tak tu? So maksudnya bila kita nak kena buat bentuk termudah, kita kena permudahkan pecahan lah. Siapa ingat lagi macam mana kita nak permudahkan pecahan? Sekarang kita ada jawapan 6/8. Kita dah boleh tambah sebab penyebut dah sama. 8 tambah 8, 8 dengan 8 dah sama. Jadi kita boleh tambahkan atas. 4 tambah 2 dapat 6. Sekarang kita ada 6/8. Macam mana kita nak permudahkan? Siapa masih ingat lagi step dia? Operasi apa kita kena buat? Awak tahun 3 tak apa, cikgu tak stres sangat sebab awak baru pertama kali belajar ni. Tapi kalau awak nanti dah tahun 4, bila cikgu awak di tahun 4 tanya, macam mana nak pemudahkan pecahan? Awak tak boleh jawab, mesti awak kena nanti. Tahun 3 ni tak apa lagi sebab tahun ni tahun pertama awak kenal pecahan. Tapi tahun depan, tahun 4, bila dapat jawapan pecahan, awak mesti dah boleh permudahkan terus. Sebab tahun depan dah tak ada lagi belajar pemudah pecahan. Pemudah pecahan belajar di tahun 3. Cuba tengok balik buku tulis ke buku aktiviti awak. Buka sekarang balik. Cikgu nak tanya awak. Macam mana nak permudahkan pecahan? Operasi apa kena buat? Cikgu Sami dah tunjuk, dah terangkan dah. Dalam kelas yang sebelum ni. Ada satu kali kelas kita belajar bentuk termudah. Okey, cuba cek sekarang. Kalau Cikgu Sami bagi tahu terus, senang je untuk awak. Cikgu nak awak usaha sekarang. Okey. Operasi apa kita nak gunakan untuk pemudahkan pecahan? Nak tukar pecahan bentuk termudah. Operasi apa? Aziz, buka buku tulis ataupun buku aktiviti awak. Cuba tengok tajuk bentuk pecahan
Bentuk termudah pecahan. Operasi apa kita kena buat? Seorang dapat sebut pun okey lah. Adrian ke, Aish Damia ke, Haziq ke, Syazwina Damia ke. Cepat. Bahagi. Terima kasih. Kawan-kawan, apa Aziz kata operasi apa? Bahagi. Kawan-kawan dengar tak Aziz kata operasi apa? Operasi bahagi. Bila kita nak permudahkan pecahan, okey, permudah pecahan. Operasi apa? Guna operasi bahagi. Terima kasih Aziz. Permudah pecahan guna operasi bahagi. Okey. Dah selesai satu bab. Kena guna operasi bahagi. Tapi sekarang cikgu tak tanya awak. Nak bahagi dengan nombor apa? Cuba ingat balik. Kita dah tahu dah. Permudah pecahan guna operasi bahagi. Nak bahagikan dengan nombor apa cikgu? Siapa ingat cikgu Sami kata apa? Kita tengok 6 dengan 8 dekat mana? 6 dengan 8 ada dekat mana? Dalam apa? Ingat lagi ke tak? 6 dengan 8 dalam sifir. Bagus. Kena tengok tengok sifir yang sama. Bagus. Okey. Murid-murid, ada dua kata kunci dalam permudah pecahan. Yang pertama, kita kena ingat permudah pecahan kena guna operasi bahagi. Kemudian kena tengok sifir yang sama. Okey, baik, sekarang cikgu tanya awak. Sifir 6 jawapan 6 dengan jawapan 8 ada di dalam sifir berapa? Sifir 2. Sifir 2. Sifir 3 ada 6. Kenapa tak boleh ambil sifir 3? 3 darab 2 6. Ada 6. Kenapa tak boleh ambil sifir 3? Ya, 8 tak ada. Sifir 4 ada 8. 4 darab 2 8. Yang tu tak ada 6. Yang tu tak ada 6. Jadi murid-murid, sebab itu cikgu Sami kata apa kat sini? Tengok sifir yang yang sama. Cikgu, sifir 2. 2 darab 3 6. Lah cikgu ada. Okey, 2 darab 3 6. Cikgu ada lagi satu cikgu. 2 darab 4 8. Cikgu, sifir 2 ada 2. Sifir 2 ada 2. Sifir 2 ada jawapan 6, ada jawapan 8. Jadi kita kena bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan 2, bahagikan dengan 2. Dia mesti dibahagikan dengan sifir yang sama. Apa dia? Sifir yang apa? Sama. Sifir yang sama. Tahun depan tahun 4. Kalau cikgu tahun 4 tanya awak, macam mana nak permudah pecahan? Cikgu, saya pernah belajar dengan cikgu Suhaimi. Ada dua kata kunci. Satu, mesti buat operasi bahagi. Yang kedua, mesti bahagi dengan sifir yang sama. Jadi bila murid-murid teringat belajar ni, pemudah pecahan ini cikgu Suhaimi ajar ni. Teringat cikgu Suhaimi. Sedekahkan Al-Fatihah. Sebut nama cikgu. Saya sedekahkan Al-Fatihah pada cikgu Suhaimi bin Abdul Rahman. Sebab pernah ajar saya tajuk ni, bacakan Al-Fatihah kat cikgu Suhaimi. Boleh tak? Bila teringat nanti. Boleh. Tahun depan, bacakan cikgu, sedekahkan. Nama cikgu Suhaimi bin Abdul Rahman. Bila teringat benda ni, cikgu Suhaimi dah pernah ajar saya ni. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah untuk cikgu Suhaimi bin Abdul Rahman. Boleh? Boleh. Cikgu nak Al-Fatihah, nak awak sedekah Al-Fatihah cukup lah. Lepas tu doakan cikgu Suhaimi murah rezeki, sihat, sekeluarga. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. So sekarang kita bahagi 2. Okey, baik, kita selesaikan sekarang. 6 bahagi 2. 6 bagi 2, 4. 6 bahagi 2. 3. 6 bahagi 2. Itulah tak sarapan, bangun lambat. Kan dah tersalah. Okey tak apa. Habis kelas nanti boleh pergi sarap. Cari mi rebus ke, mi rebus ke, mi kukus ke, mi goreng ke. Okey, mi kongfu ke, mi silat ke kan. Okey, baik. 8. Okey, 8 bahagi 2. 4. 4. Jadi sekarang kita ada jawapan berapa pecahan kita? 3/4. 3/4. Cikgu, 3/4 ni kena semak lagi ke? Ya, kena semak lagi. Okey, sekarang tengok dalam sifir. 3 dengan 4 ni ada lagi tak dalam pecahan? Dalam sifir yang sama. Sifir apa yang ada 3 dengan 4? Sifir 1. Sifir 1. Sifir lain? Ada lagi tak? Tak ada. Sifir 3 ada 3 je cikgu, 4 tak ada. Sifir 4 ada 4 je cikgu, 3 tak ada. Cikgu, saya perasan dia
Dalam sifir 1 je cikgu. Murid-murid sila dengar betul-betul. Apabila murid dah permudahkan pecahan, mesti semak lagi. Kemudian bila murid dah semak lagi sekali, okey. Bila murid dah semak sekali lagi, okey. Murid pastikan, cikgu dia dah dalam sifir 1. Murid-murid dengar apa cikgu saya nak cakap ni. Apabila pecahan itu kedua-duanya dalam sifir 1, maka itulah jawapan terakhir. Itulah jawapan yang paling bentuk termudah. Senang cerita tu. Itulah dia. Dah paling bentuk termudah. Itu dah bentuk termudah sekali. Boleh faham? Apabila ianya sifir 1, ianya dah bentuk termudah sekali. Boleh? Boleh? Paling bentuk termudah. Maksudnya dah tak payah permudahkan lagi. Jelas atau tidak? Jelas. Boleh? Ingat tak step dia? Ingat. Cikgu banyaknya step dia cikgu. Takutlah saya. Jangan takut. Cikgu Suhaimi ada. Awak kan baru tahun 3. Ini pertama kali awak tengok. Baru sekali awak tengok contoh ni. Nak tengok lagi tak contoh yang kedua? Sikit nak dengan mata. Okey, baik. Sekarang cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Kita buat sama-sama boleh? Boleh tak kita buat sama-sama? Boleh. Kalau boleh, ambil pensel, ambil kertas kosong, buku kosong sekarang. Contoh yang kedua ni, kita dah kena buat sama-sama. Murid-murid kena rasa dengan tangan, dengan otak, dengan mata, dengan mulut murid-murid sendiri. Itu cara belajar matematik. Tadi cikgu cuma contoh yang pertama, cikgu Syami tak suruh murid buat. Sekarang nombor yang kedua ni, nombor 5 ni, contoh yang kedua, murid-murid mesti buat bersama cikgu Suhaimi supaya murid-murid rasa di jari, rasa di mata, rasa di mulut, rasa di otak. Supaya dia jadi ingatan yang kekal. Okey, sediakan sekarang. Dah. Dah sedia? Dah sedia semua? Dah sedia. Yes. Akak dah makan nasi lemak je. Kak, makan nasi lemak je. Jangan habiskan untuk Aziz. Kak dah siap makan, gorengkan telur dadah untuk Aziz. Baru sedap makan nasi lemak dengan telur dadah. Ataupun telur mata kan. So kakak buatkan. Nanti Aziz habis kelas, tinggal makan je. Okey, baik. Semua dah sedia? Dah sedia belum? Okey, baik. Siapa ada lagi ni? Okey, kita ada Haziq, kita ada Aziz Damia, ada Adrian, ada Sazwina. Okey, semua dah sedia? Oh, ada Wardah. Okey, Wardah baru masuk Okey, Wardah dah ada Wardah baru masuk Wardah Okey, tak apa Wardah. Wardah follow je Wardah Mungkin daripada awal tadi Wardah tertinggal sedikit info-info penting. Jadi nanti Wardah kena tengok balik daripada awal Wardah supaya Wardah faham dia punya step. Okey, baik. Langkah pertama, tuliskan soalan 1/2 tambah 1/6. Dah. 1/2 tambah 1/6. Dah tulis dah? Dah tulis? Dah. Okey. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya kita kena buat GST. Gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil kita tengok pada nombor kita punya penyebut. Penyebut kita ada 2 dan ada 6. Maka kita kena buat sifir 2 dan sifir 6. Buat macam itu, buat titik bertindih. Okey. So sekarang kita buat sifir 2 dulu. Kita buat sifir 2. 2 darab 1. 2 darab 2. 2 darab 3. 2 darab 4. 2 darab 5. 2 darab 6. 2 darab 7. Cukuplah cikgu buat sampai situ. Sebab kenapa cikgu tak buat sampai habis murid-murid?
Kita tak perlu buat sampai habis sebab GST itu maksudnya apa? Gandaan sepunya terkecil. Gandaan sifir yang sama yang paling kecil. Gandaan yang paling awal kita jumpa. Baik, kita buat sifir 6 pula. 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. Cikgu, saya dah jumpa lah cikgu GST dia. Apa GST dia murid-murid? Apa gandaan sepunya terkecil dia? 6. Ya, bagus. No, jawapan Jawapan 6, cikgu. Jawapan 6 tu adalah GST untuk sifir 2 dan sifir 6. Sebab yang paling sama, paling awal kita jumpa ialah jawapan 6. 6 dekat sifir 2, 6 dekat sifir 6. Bagus, Haziq. Maksudnya Haziq dah faham. Bagaimana yang lain-lain? Faham tak apa itu GST? Yang lain-lain faham? Okey, bagus. Kalau faham, alhamdulillah. Syukur nikmat. Okey, semua ni Allah yang punya ilmu Allah. Okey, baik. So, dapat 6, dapat 6. Cikgu, saya dah tahu GST dia 6. Okey, langkah seterusnya kita kena kira. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Cikgu, 2 darab 3, 6. Darab 3 dekat sifir 2. 2 darab 3, 6. Dekat sifir 6, 6 darab 1. 6. Oh, jadi bila kita dah tahu darab dengan 1, okey murid-murid, langkah seterusnya tulis balik soalan kita tadi. 1/2 tambah 1/6. Okey, sama dengan. Okey, tulis balik sekarang sama-sama dengan cikgu. Dah tulis belum? Dah. Dah, baik. Okey, sekarang kita tengok dekat sifir 2. 2 darab dengan berapa tu? Sifir 2 kena darab dengan berapa tu? Sifir 2 kena darab dengan berapa tu? 3 darab. Sifir 2 kena darab dengan 3. Jadi kat sifir 2 tulis darab 3, atas pun darab 3. Sekarang tengok dekat sifir 6. Sifir 6 kena darab berapa tu? 1. 6 darab 1, 1 pun darab 1. Kena tulis macam itu. Dah tulis ke belum? Dah? Dah. Dah? Okey, bila kita dah darab, dah masukkan dekat dalam pecahan, sekarang kita boleh darabkan. 1 darab tiger. 3. Mana boleh 1 darab harimau? 1 darab tiger tak boleh. Tiger mana boleh? 1 darab 3. 6. 1 darab 3 baru boleh 3. 2 darab 3. 6. 6 tambah 1 darab 1. 1. 6 darab 1. 6. 6. Okey, cuba murid-murid perhatikan sekarang. Apa yang dah murid-murid nampak? Apa yang murid dah nampak sekarang? Apa yang murid dah nampak sekarang? Cuba tengok kat situ. Apa yang murid dah nampak sekarang? Cepat, cuba tengok kat situ. Cepat. Murid-murid. 3/6 tambah 1. Ya, apa dia? Penyebut sama. Apa dia? Penyebut dah sama. Murid-murid, apabila kita nak tambah pecahan, penyebut dah sama, apa kita boleh buat sekarang? Memudahkan pecahan. Belum lagi. Sebelum pemudah pecahan, kita dah boleh tambahkan dulu. Tambah yang mana? Tambahkan siapa? Pengangka. Pengangka kita. Apa nombor pengangka kita? 3 tambah 1. 3 tambah 1 dapat berapa? 4. 4. 6 tambah 6. 6. 6. Okey. Mana boleh 12? Allah. Itulah ni mesti Wardah tak tengok dari awal ni. Wardah tadi cikgu tak pasti soal siapa. Macam soal Wardah. Ingat lagi sekali murid-murid, dalam sistem pecahan tak kira lah Wardah atau siapa-siapa tadi, semua murid mesti ingat.
dalam sistem pecahan, kita nak tambah, kita hanya tambah pengangka sahaja. Pengangka yang mana? Pengangka yang atas tu. Penyebut kita tak tambah pun. 6 tambah 6 tetap jadi 6. Itulah sistem pecahan bila kita tambah. Boleh tak? Okey. So sekarang kita dapat berapa pecahan kita? 4 dan 4 dan pula. 4 per 6. 4 per 6. Boleh tak kita kata jawapan akhir? Tak boleh. Belum boleh lagi. Kita kena check apa? Kena jadikan dia apa? Kena pemudahkan pecahan. 2 kata kunci. 2 kata kunci. Apa dia kata kunci yang pertama? Operasi? Bahagi. Operasi bahagi. Buat dua-dua. Atas bawah operasi. Okey. Kata kunci yang kedua. Sifir yang apa? Kena cari sifir yang apa? Yang sama. Kena cari sifir yang sama. Okey, baik. Sekarang murid-murid sila berfikir. Sila menggerakkan minda otak anda. Apakah sifir yang sama mempunyai jawapan 4, mempunyai jawapan 6? Apakah sifir dia? Sifir 2. Cikgu, sifir 4 ada je. Sifir 4 jawapan 4. Tapi tak ada jawapan 6. Tapi tak ada jawapan 6. Okey, cikgu, sifir jawapan 6 ada 6. Tak ada jawapan. Tapi tak ada jawapan 4. Habis sifir apa yang ada jawapan 4 dengan jawapan 6? Sifir 2. Sifir 2. Jadi kita kena bahagikan dengan siapa? Bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Okey. 4 bahagi 2. 2 per 6 bahagi 2. 3. 3. Jadi 2 per 3. Cikgu, adakah 2 per 3 ni jawapan terakhir? Ya. Kenapa ya? Sebab dia dah masuk sifir 1. Ya, sebab dia dah masuk dalam sifir 1 je. Bila dia dah dalam sifir 1 saja, itulah pecahan bentuk paling termudah. Faham tak? Faham. Itulah pecahan bentuk termudah kita. Boleh follow tak step dia murid-murid? Boleh follow tak? Boleh. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey. Okey, boleh Boleh. Jadi murid-murid, okey. So sekarang ada 15 minit lagi. Cikgu dah bimbing 2 contoh. Okey. Cikgu nak bimbing lagi 1 contoh kepada murid-murid. Okey, contoh yang terakhir. Sebelum cikgu berikan kerja sekolah. Khususnya kepada murid SK Belemang. Walaupun murid SK Belemang tak ada, cikgu akan bagi tahu kerja sekolah. Baik, so sekarang cuba kita tengok. Okey. Sedia dengan pensel. Murid SK Belemang pun nanti kena pegang pensel bila sampai dekat sini. Okey, kena buat bersama-sama cikgu, bersama-sama kawan kita yang ada live sekarang ni. Okey, baik. Okey, semua dah sedia? Dah. Okey, tuliskan soalan dia. 2 per 3 tambah 1 per 6. Dah tulis? Dah tulis? Dah. Langkah pertama, buatkan GST. GST sifir 2 dan sifir 3. Okey, sifir 2. 2 darab 1. 2. 2 darab 2. 4. 4. 2 darab 3. 6. 6. 2 darab 4. 8. 2 darab 5. 10. Dah cukup, tak payah buat panjang-panjang. Kita buat sifir 3 pula. Kod-kod dah terjumpa nanti kan. 3 darab 1. 3. 3 darab 2. 6. 3 darab 3. 9. Cikgu nak buat lagi ke tak nak? Cikgu, saya dah jumpa. Cikgu saya dah jumpa. Awak jumpa apa? 6. Ya, kita dah jumpa 6. Alhamdulillah. Jadi maksudnya murid-murid sudah faham. Okey, apa itu GST? GST apa dia? Gandaan sepunya terkecil. Gandaan yang sama yang paling kecil. Gandaan yang sama yang paling awal kita jumpa dalam sifir yang kita buat. Okey, kita jumpa 6. Okey, langkah seterusnya kita 2 darab dengan berapa tu? 1, 2 darab dengan 3. Okey, ni 1, 2. Jadi sifir 3 kena darab dengan 2. Okey, baik. So sekarang kita tulis balik kita punya pecahan tadi. 2 per 3 tambah 1 per 6. Okey, sifir. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim. Sorry. Alamak, Cikgu Suhaimi ni cuai lah. Allahu Akbar. Murid-murid. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Melalut-lalut Cikgu Suhaimi. Mana ada kena buat GST 2 dengan 3? GST apa yang kita kena buat? 3 dengan 6. 3 dengan 6 lah Cikgu Suhaimi ni. Cikgu Suhaimi tadi kata orang tak sarap, dia yang tak sarap. Okey, baik, sorry. Okey, kita buat balik semula sifir 3. 3 darab 1. 3. 3. Sebenarnya Cikgu Suhaimi bukan tak sarap Cikgu Suhaimi sambil ngajar sekarang ni, depan sekolah Cikgu Suhaimi ni ada kilang durian. Jadi sekarang ni durian tengah lalu lalang depan Cikgu Suhaimi. Dia lalu tu tak apa. Bau dia tu yang Cikgu Suhaimi tak tahan. Kalau awak nak tahu ni, Belemang ni adalah pusat pengumpulan durian. Pusat pengumpulan durian untuk dieksport. Durian-durian yang sangat-sangat baik. Grade A++++. Jadi dia punya bau tu bukan musang king lagi. Buaya king pun ada. Dia tengah lalu depan Cikgu Suhaimi. Cikgu Suhaimi menghadap padang sekolah. Padang sekolah sebelahnya ada rumah belakang rumah tu ada pusat pengumpulan durian-durian grade A yang dieksport. Okey, yang akan dieksport, yang akan diimport eksport ke Singapura, China itulah Belemang. Jadi Cikgu Suhaimi pun leka sekarang ni. Bau durian tu bukan musang king lagi, buaya king ini. Sedap-sedap bau durian dia. Okey, 3 darab 1, 3 darab 2. 3 darab 2, 6. 3 darab 3. 9. 9. Okey, cukup. Tak payah buat banyak. Okey, sifir 6. 6 darab 1. 6. 6. 6 darab 2. 12. 12. 6 darab 3. 18. Nak buat lagi ke tak? Tak payah. Tak payah. Kenapa tak payah? Sebab dah jumpa GS. GST. Dah jumpa GST. Apa GST dia? 6. 6 juga. 6 juga. Sama juga. Tapi tetap kena buat ikut 3 dan 6. Okey. Kita tengok 3 darab berapa 6 ni? 2. 3 darab 2. Okey. 6 darab berapa dapat 6 ni? 1. 6 darab 1. Jadi 3 darab 2 dapat 6. 6 darab 1 dapat 6. Okey. So sekarang kita masukkan dekat sifir kita. Sifir 3 kena darab dengan berapa ni? 2. Atas pun darab 2. Okey. Yang ke-6 ni kena darab berapa ni? 1. 1 atas dia pun darab 1. Macam gitu cara dia. Okey, kita darabkan sekarang. 2 darab 2. 4. 3 darab 2. 6. 6. Tambah 1 darab 1. 1. 6 darab 1. 6. 6. Okey, so sekarang kita dah dapat dah. Kita dah dapat. Apa yang kita dapat sini? Penyebut sudah sah. Sama. Penyebut dah sama. Jadi kita dah boleh tambahkan pecahan dia. Tambahkan yang mana? Ya, pengangka. Pengangka dia. Apa tambah apa tu? 4 tambah 1. 4 tambah 1. 5. 4 tambah 1, 5. 6 tambah 6. 6. 6. Penyebut yang itu kita jangan tambah. Betul tak? Betul. Betul. Okey, baik. So sekarang. Okey, 5 dengan 6. 5 per 6. Adakah kita kena permudahkan lagi? Cuba chat. Kena. Sifir berapa? Sifir berapa tu? Dah tak. Dah tak pula. Mana satu ni? Kena permudahkan ke tak ni? Tak. Sebab dah sifir 1. Ya, 5 dan 6 hanya ada dalam sifir 1 sahaja. Jadi kita dah tak payah permudahkan. Kita tulis dekat belakang dia hashtag. Bila kita tahu, ini jawapan akhir, tulis hashtag Cikgu Suhaimi handsome. Buat hashtag macam gitu. Perasanlah Cikgu Suhaimi ni. Hashtag tu jangan buat Itu saja-saja je Awak kan selalu main handphone, main Facebook. Dekat bawah mesti nak tulis hashtag kan. Saja Cikgu Suhaimi tulis macam gitu. Okey, gurau-gurau. Okey. Baik, jadi 5 dan 6, 5 per 6 itu ada jawapan sifirnya dalam sifir 1. Maka dah tak payah dipermudahkan lagi. Dia dah termudah sekali. Faham atau tidak? Faham. Baik, jadi kalau murid-murid dah faham, okey, sila tengok buku teks anda sekarang.
Okey, jadi murid-murid SK Belemang, Fairuz, Danish dan Najwa yang akan tengok rakaman ini nanti ya. Cikgu pasti akan tengok okey. Okey, jadi murid-murid SK Belemang dulu khususnya mesti buat dalam buku tulis matematik, buku latihan buku tulis matematik. Soalan yang cikgu nak murid-murid SK Belemang buat ialah soalan E, soalan F dan soalan G. Okey, soalan E, soalan F dan soalan G. Untuk murid-murid sekolah lain yang daripada Serum 5, daripada Seri Tangkak, daripada Taman Anggrek ni, boleh cuba buat. Tapi jangan buat dalam buku tulis sekolah awak. Nanti cikgu dah marah kang. Cikgu awak marah nanti. Buat dekat buku-buku kosong. Cuba buat apa yang cikgu Syahmi dah ajar step dia tadi. Okey, gunakan teknik GST tadi. Okey, boleh semua? Okey, itu buku tulis. Okey, itu buku tulis. Baik. Okey, murid SK Belemang juga kena buat juga di dalam buku aktiviti. Okey, kawan-kawan ni yang ada bersama kita, cuba buka buku aktiviti. Cuba tengok buku aktiviti, tengok muka surat 60. Jadi cikgu nak murid-murid SK Belemang. Aduh, sedapnya bau durian ni. Okey, muka surat 60. Jadi murid-murid SK Belemang di buku aktiviti sila buat latihan muka surat 60. Okey, murid-murid lain kalau nak buat boleh buatlah, tapi kalau tengoklah kalau cikgu awak dah ajar boleh buatlah. Kalau belum dia ajar, kalau dia tak kisah awak boleh buatlah. Okey, baik. Baik, sekarang murid-murid, cikgu nak tanya dah sekali lagi. Cikgu, tadi cikgu terang tu banyak sangat dan yalah, banyak sangat nak kena ingat lah cikgu. Saya tak boleh nak ingat. Jangan risau. Kita ada link rakaman. Nanti selepas maghrib nanti, bila link rakaman ni dah siap proses, malam nanti cikgu hantar linknya. Cikgu hantar rakamannya. Boleh tengok semula. Boleh tengok semula. Kod-kod lah masa awak tengok semula nanti boleh bau durian Belemang kan? Dalam video tu. Cikgu ni mengarut lah cikgu. Mana boleh bau masuk dalam video? Kalau nak bau durian Belemang, kena datang Belemang. Okey? Memang sangat wangi Okey, baik. Jadi kalau tak ingat step dia, jangan risau. Boleh tengok link rakaman semula nanti. Cikgu hantar link yang sebelah malam nanti. Okey? Itu saja. Boleh semua? Boleh. Okey. Jadi murid SK Belemang buat dalam buku tulis 3 soalan dan buku aktiviti muka surat 60 untuk murid SK Belemang. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Selamat Hari Raya. Okey. Okey, bye. Selamat Hari Raya semua. Bye. Bye. Okey, pergi sarap. Buat telur goreng. Aziz. Makan nasi lemak.